Yang tu ada perbahasan. Memang ada perbahasan bin Abdullah. Yang tu ada fuqaha menyebut nasab dia sabit kepada mak, cuma dia tu bin apa? Ada fuqaha yang menyebut bin Abdullah, hamba Allah. Itu bagi mazhab majoriti yang kata anak zina ni nasab pada ayah zinanya tak sabit lah. Tapi kalau ikut minoriti ulama sabit. Itu pendapat Urwah bin Zubair, pendapat Hasan al-Basri, pendapat Ishaq bin Rahoya yang mengatakan anak zina boleh dibinkan dengan ayah zinanya dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ayah zina mengaku tu anak dia. Syarat yang kedua, mak dia tu waktu dia bersalin dia bukan isteri orang. Kalau dia isteri orang, dia dibinkan dengan suami dia lah. Dengan anak tu dibinkan dengan suami perempuan tu. Melainkan kalau suami perempuan tu tak mengaku tu anak dia, so berlaku proses li'an, cerai, boleh ambil anak zina tu binkan dengan ayah zina. Tu dua pandangan. Majoriti tak terima. Majoriti kata tak boleh bin dengan ayah zina. Minoriti terima. Perleh ambil minoriti. Perleh dia ambil pendapat minoriti. Masing-masing ada hujah. Tapi negeri lain ambil majoriti. Isu khilaf lah. Nak ikut mana ustaz? Ikutlah negeri masing-masing. Kerana isu ni ada implikasi undang-undang. Mahkamah apa semua kena ikut fatwa masing-masing. Sebab ramai orang telefon saya, dia tahu saya fatwa boleh kan, ahli fatwa boleh. So dia telefon saya, ustaz, saya anak saya ni dah bersalin, anak yang tak cukup bulan lah, luar nikah, boleh agak-agak nak pergi bin nama ayah dia, kita pergi perleh kan. Mula-mula macam, dulu kau kutuk sangat perleh kan. Tapi tak lah, tak boleh lah. Sebab dia orang mana kan. Dia, kalau perkahwinan tu didaftarkan di sekian, di negeri yang lain daripada Perlis, tak boleh lah. Tapi ada seorang, dia marah lah dekat fatwa Perlis ni. Pertama kita sebut dah isu khilaf. Tapi ada yang marah dengan fatwa Perlis ni dengan mengatakan, dengan fatwa ni lah orang ramai berzina. Sebab kita benarkan anak zina dibinkan pada ayah, so orang berzina ramai-ramai. Pertama tuan-tuan, kita jangan cakap macam tu, sebab ini pendapat ulama. Yang keduanya, sejak bila orang berzina baca fatwa? Ada ke orang sebelum berzina baca fatwa jap? Kalau dia baca fatwa, maka dia orang soleh lah. Yang ketiganya, kenapa dipilih pandangan itu di sisi Perlis? Kerana kita nak tutup aib manusia, terutamanya apabila mereka telah bertaubat. Katalah ada satu orang dia masa mudanya dia tu disilap langkah, dapat anak luar nikah, lepas tu dia kahwin lah dengan perempuan tu, dapat anak yang sah pula 2-3 orang. So anak perempuan ni, anak yang pertama tu perempuan, so dia akan tanya ayah dia masuk sekolah kenapa bin lain kan. Kata ayah dulu ni lambat daftar. Bolehlah tipu kan. Anak umur 7 tahun, anak umur 12 tahun, 13 tahun boleh lah. Sampai kahwin tak boleh, wali kan orang lain, wali hakim. Dia tengok adik-adik dia, ayah dia wali kan. So dah berpuluh tahun cerita yang lama tu terbuka balik, tersingkap balik. Maka sebab itu kami merasakan elok jugalah kita tutup. Cuma orang timbul masalah ni ialah anak zina. Anak zina ni Perlis baru nak sidang, tapi saya melihat beberapa perkara. Anak zina ni timbul di pejabat saya pun mai. Dia dah terlanjur, bila dah terlanjur, lebih lah masa. Sekian. Tuan Nabi Nuri ya. Anak zina timbul bila dia berkahwin dengan lelaki yang berzina itu juga. Kemudian mari anak ni, adakah boleh dibin kepada bapaknya? Ada dua pendapat dalam hal ni. Pertama, kalau anak tu datang selepas daripada 6 bulan, ini tidak timbul masalah, boleh dibinkan kepada bapaknya yang berkahwin tu. Al-waladu lil firash. Anak ni Nabi bila berselisih, Utbah berselisih dengan Zam'ah, Abd anak Zam'ah ni, pasal Utbah ni dia saudara kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Zam'ah ni dia kahwin dengan satu orang perempuan Mariana.
Utbah ni dia dakwa bahawasanya anak tu sebenarnya bukan anak Zam'ah, anak dia dengan perempuan tu, tapi masa tu tak kahwin. Selepas daripada tu mari tuntutan. Bila mari tuntutan, Nabi kata al-waladu lil firash, anak ni berdasarkan kepada lelaki ataupun orang yang berkahwin yang sah, yang meniduri perempuan tu. Kalau berdasarkan itu, maka anak tu dapat pada Zam'ah. Tiba-tiba bila mari anak tu tengok rupanya tak macam Zam'ah, nak macam Utbah. Nabi tak apa mau tengok. Dia kata, Sa'ad kata, ke muka tak sama tu. Tak apa Nabi kata, anak untuk pure. Nabi selesai benda ni, tak apalah, benda ni tak usah bangkit. Pak dia terima tu anak dia. Kalau nak kira kawan dakwa kawan naik itu susah. Pak dia kata tu anak dia, dan Nabi tak mau bangkit dah benda ni, anak dia lah. Melainkan kalau bapak tu menafikan tu anak dia. Jadi bila dah ada anak, kita kira anak dia lah. Saya rasa macam tu lah juga. Bila mari anak zina ni, kadang-kadang bin dengan pak dia, yang pak dia dah kahwin, bin je lah. Bila dah lebih pada kata dah lagi 3 bulan nak lahir baru kahwin, ulama khilaf pendapat. Dalam mazhab Hanafi dia kata boleh, jumhur kata tak boleh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata boleh, dan dibinkan juga kepada bapak dia, walaupun bapak zina tu kahwin lewat, tapi yang penting anak tu anak dia, bapak yang kahwin tu. Maksud katalah lagi 3 bulan lepas dia berzina, auzubillah lah benda ni kan, tiba-tiba berlaku dapat anak, dia kahwin lah, kata 2-3 bulan sebelum lahir tu dia kahwin. Memanglah tak betul dari segi tarikh lah kahwinan apa semua. Kata Ibn Taimiyah dan juga Ibn Qayyim, di atas dasar al-walad al-firash ni bagi ke dia, bin dia. Saya kadang-kadang bila mari benda ni, walaupun belum ada keputusan fatwa diperlih, benda saya cenderung Yusuf Qaradawi yang pendapat yang seperti inilah. Kadang-kadang tuan-tuan, 2 orang ibu bapa mari, anak ni hak nombor hak sulung ni tak bin dia, anak dia, tapi ada masalah dulu. Bila dia besar, mak pak ni dah pergi masjid, pergi haji, semayang semua, dah baik, dah taubat, nak cerita balik bahawasanya kami dulu ni telah buat benda ni, kan susah tu. Kan agama ni suruh tutup benda-benda macam tu. Lagipun benih tu pun memang benih dia. Adalah qaul Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim pertahan benda ni habis-habisan, Yusuf Qaradawi. Saya cenderunglah kepada yang kedua ni, untuk menyelamatkan institusi dan maruah kekeluargaan. Orang tak buat macam tu, bolehlah berzina, siapa pula tu masalah. Tu masalah. Masalahnya bukan masalah mak pak tu, masalah siapa? Anak. Yang menanggung risiko ialah anak.